Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala nabiyyuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi haditsin syarif, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala di dalam kitab sunannya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, dan sesungguhnya orang-orang beriman yang lebih sempurna imannya itu ialah mereka-mereka yang amat baik budi pekertinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana alhamdulillah pada tengah hari ini dapat kita bertemu dan berhimpun. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memberikan kelapangan umur dan masa, di samping Allah taala mengekalkan lagi nikmat iman dan Islam di dalam kehidupan kita. Semoga dengan dua nikmat ini dan segala nikmat yang dipinjamkan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk untuk kita terus istiqamah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada petang ini kita akan terus menyambung sesi perbincangan kita menggunakan buku Al-Iman wal Hayah, Iman dan Kehidupan, yang saya kira lebih kurang dalam 4 bulan hingga 5 bulan tertangguh di atas kesibukan dan juga masalah-masalah yang berlaku. Dan saya mohon maaf atas ta'zur yang saya minta lebih kurang dalam 2, 3, 4 bulan ini, kerana ada urusan yang lebih penting untuk kita selesaikan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di bawah tajuk mengenai iman dan juga moral, di bawah subtopik yang dinamakan sebagai pengaruh kebiasaan. Di dalam kita membicarakan mengenai iman dan juga moral, seperti lalu perlu kita perjelaskan kembali bahawasanya moral dan juga iman ataupun moral dan juga akhlak yang disebutkan di dalam Islam pada hari ini sangat berbeza. Apabila Islam menterjemahkan akhlak, dia tidak sama dengan apa yang Barat terjemahkan sebagai moral. Kerana dalam kaedah syarak menyebutkan bahawasanya akhlak Islamiah pada hari ini dia adalah satu perkara yang berdiri di atas paksi yang disebutkan sebagai ma hasanahu asy-syar'u fa huwal hasan wa ma qabbahahu asy-syar'u fa huwal qabih. Apa yang dinisbahkan sebagai baik itu ialah apabila syarak mengatakan perkara tersebut adalah perkara yang baik, dan apa yang dinisbahkan oleh syarak sebagai perkara yang keji, maka itu dinisbahkan sebagai perkara yang keji, iaitu perkara yang tidak berakhlak yang baik. Maka penilaian Islam ianya terletak terhadap penilaian daripada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kata akhlak yang baik di sisi Islam, ia merujuk kepada perkara-perkara yang mana dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Islam. Maka di dalam fiqh pada hari ini, setiap pensyariatan yang merujuk kepada arahan ataupun meninggalkan segala larangan, maka di sana ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada hamba-Nya. Misalnya kata di dalam arak, Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya arak dan juga judi ini ada kebaikan dan keburukan.
tetapi keburukannya lebih besar daripada kebaikan. Maka di sini Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita sebagai hamba bahawa arak ini dia banyak membawa kepada kemudaratan ataupun keburukan. Jadi bila mana seseorang yang tidak meninggalkan minuman arak tersebut, maka dia sudah melakukan satu perintah ataupun dia sudah melakukan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sisi Islam itu bukan ciri akhlak yang baik. Berbanding dengan moral yang dibawa oleh Barat. Barat menterjemahkan moral ini dengan pelbagai bahasa. Ada setengah-setengah yang makna menggunakan mi'yar ataupun neraca timbangan akal manusia. Maknanya dalam falsafah Barat menyebutkan moral itu ialah apabila masyarakat menghendaki sesuatu perkara baik, maka masyarakat mohon perkara baik tersebut diwujudkan, maka perkara baik itu bila diwujudkan maka dinamakan moral yang baik. Sebaliknya apabila masyarakat melihat dan menilai bahawasanya apa perkara yang dinamakan perkara yang buruk bagi pandangan mereka, maka perkara tersebut akan dinilai sebagai moral yang buruk. Misalnya kata dalam bab arak tadi, Barat mengatakan apabila hari ini seseorang yang meminum arak di luar daripada premis, lalu dia memandu dalam keadaan mabuk dan melanggar ataupun berlanggar dengan masyarakat ataupun melanggar seseorang manusia di kalangan masyarakat, maka itu adalah merupakan perkara yang tidak baik. Sedangkan Islam mengatakan arak itu adalah perkara yang tak baik. Tetapi bagi mereka, bagi minum yang arak yang baik ialah apabila dia boleh kawal diri, apabila dia minum dalam rumah dia, buat private party misalnya kata, jadi tak ganggu orang lain, maka ketika itu dia kata okey tak apa, tak ada masalah kalau minum arak. Sama juga dalam bab berzina, asalkan dia berzina mengikut lunas dia, asalkan dia tidak buat perkara yang bersalahan dengan undang-undang negara misalnya kata, maka zina bagi pandangan mereka adalah satu perkara yang tidak bersalahan dari pandangan moral. Tetapi di dalam Islam, benda ini sangat berjauhan dengan apa yang dinisbahkan oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada petang ini kita akan lihat mengenai pengaruh kebiasaan, iaitu bagaimana kuasa yang ada apabila seseorang itu membiasakan perkara yang tidak sepatutnya dibiasakan, lalu perkara yang tidak sepatutnya dibiasakan menjadi kebiasaan, dan akhirnya dia memakan iman ataupun akhlak kita sebagai seorang umat Islam. Pengarang menyebutkan secara jelas, berhadapan dengan iman, tegak pula kebiasaan yang bukan kecil pengaruhnya dalam kehidupan dan tingkah laku manusia. Kita tak biasa tinggalkan solat, lalu kita tinggalkan solat dan menjadikan ianya sebagai kebiasaan. Maka ini pengaruh kebiasaan, dia mempengaruhi iman seseorang manusia. Kita tak biasa buat jahat, lalu kita biasa buat jahat. Kali pertama kita rasa bersalah, kali kedua kita rasa bersalah, kali ketiga dan seterusnya kita dah tak rasa bersalah. Itu bermaksud bahawasanya pengaruh kebiasaan ini dia mempengaruhi diri manusia dan dia memakan iman diri manusia apabila dia sudah ada perasaan tidak malu untuk melaksanakan keburukan dan sebagainya. Kebiasaan ini pada mulanya hanya berupa memperturutkan kesukaan kepada sesuatu. Buat suka-suka saja. Saya suka-suka saja nak berjuit. Saya suka-suka saja nak minta anak dari orang. Suka-suka. Atas kehendak kesukaan nafsu pada kita itu. Bukan menjadi kebiasaan. Dan akhirnya dia menjadi kebiasaan apabila dia dibuat dalam keadaan acap kali. Acap kali. Kali pertama buat tak kena tangkap. Kali kedua buat tak kena tangkap. Kali ketiga tak kena tangkap. Dia kata selama ni aku buat tak pernah kena tangkap. So tak ada benda lah. Kalau aku buat lagi sekali pun, InsyaAllah lah tak ada pun. Sambil menyandar kepada Allah Ta'ala pun, InsyaAllah lah ni tak kena tangkap lepas ni. Jadi bererti bahawa kebiasaan tadi dia boleh mempengaruhi jiwa orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, sehingga dia boleh menggagalkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menghadapi kebiasaan ini, kata pengarang yakni Yusuf Qaradawi, akal dan fikiran manusia kelihatan lemah, tiada berdaya. Buktinya banyak orang yang telah mengetahui bahawa kebiasaan itu buruk dan membahayakan kepada dirinya sendiri, tetapi sukar baginya untuk menghentikan. Bagaimana kebiasaan ini susah kita nak tinggalkan apabila dia sebati dalam diri manusia pada hari ini. Dia dah biasa buat benda yang bukan-bukan, lalu dia nak tinggalkan perkara tersebut bukan senang untuk dia tinggalkan. Bahkan mengambil masa yang sangat lama untuk dia mengikis kembali perkara-perkara yang menjadi kebiasaan. Bahkan kita sebutkan pada hari ini, dia terpaksa melawan arus apabila perkara yang biasa dibuat sebagai perkara yang menjadi kesalahan,
lalu dia nak kembali kepada jalan yang sebenar, maka dia memerlukan kepada perkara yang lebih kekuatan yang lebih tinggi berbanding dengan apa yang berlaku pada hari ini. Dulu misalnya katanya zaman jahiliah dia pakai sopedik, main bola, main futsal pakai sopedik, dan jadi kebiasaan. Lalu bila nak berubah tersebut, nak pakai short panjang, nak pergi main pakai short panjang tu berasa susah. Berasa susah sangat. Sebab apa? Sebab benda yang sudah menjadi kebiasaan ini, bila kita nak menongkah balik, kita nak lawan balik, kita perlukan kekuatan iman yang sangat tinggi. Kita main pakai short panjang, kawan-kawan kata ini dah buang terbiak ni, 3 kali Jumaat ni jalan dah ni, 3 kali Jumaat jalan. Sebab tak pernah dia pakai short panjang main futsal, tiba-tiba hari ni pakai short panjang. Ini tak lama lagi, 3 kali Jumaat ni kita tunggu je, kita standby je lah, kita akan hilang kawan lepas ni. Mana ucapan-ucapan ini kita paksa ke depan. Dah, anak muda pergi semayang jemaah, misalnya kata, ini apa jenis anak muda ni, pergi semayang jemaah, waktu-waktu ni kita enjoy, waktu muda ni lah kita nak habiskan masa muda kita yang bernilai ni. Kalau kita pergi semayang ni, nampak sangat dah kita menuju kepada ketuaan contohnya. Adakah kita ingat pada hari ni orang nak masuk syurga ni orang tua saja? Orang muda tak ada. Sedangkan Nabi SAW menyatakan di dalam hadis, 7 golongan yang akan mendapat naungan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya paling banyak Nabi cerita adalah mengenai pemuda. Pemuda yang hatinya tertakluk kepada masjid ataupun rumah Allah Ta'ala. Pemuda yang mana dia berpisah dan bertemu kerana Allah Subhanahu Ta'ala dalam persahabatan. Yang mana seorang lelaki pemuda yang mana dia sanggup berjaga malam, yang mana air matanya dicurahkan kerana memohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi kata bahawa mata jenis macam ni, dia tidak akan dipanah ataupun dia tidak disambar oleh api neraka. Pemuda yang mana dia berjihad di jalan Allah Subhanahu Taala, memikirkan masalah umat. Ini semua Nabi bagi tahu. Pemuda-pemuda yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surga Allah Subhanahu Taala. Pada hari mana yang tidak akan diselamatkan melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kebiasaan ini tuan-tuan perlu kita faham. Ianya sangat susah untuk kita kikis. Dulu ketika mana saya belajar dulu, guru saya pesan bahawasanya dosa yang menjadi kebiasaan ini, dia kata analogi dia disebut dalam bahasa mantik pada ni. Orang tahu bahawasanya dosa ni tak boleh buat. Dosa ni semua manusia tahu. Perkara yang dinamakan dosa ini, apabila dia jadi kebiasaan, kita tahu bahawasanya dia dosa. Memang dosa. Jadi kita tahu dosa ni kalau buat ni dapat dosa. Ataupun kesalahan apabila kita buat dapat dosa. Lalu dia kata, manusia pada hari ini, apabila dia biasa buat kesalahan dan dia tahu kesalahan itu tidak patut dibuat, bagaikan manusia pada hari ini, dia makan sambal belacan, dia tahu pedas, lalu dia makan lagi. Kemudian dia mengamuk kepada tokek kedai, apa ni Haji, hari ni sambal belacan pedas sangat ni. Dan tu Haji kata, dah tahu kamu pedas, apa kamu nak makan? Dan sedap nak buat macam mana? Sedap dosa ni. Sedap dosa ni. Sebab tu dia rasa sedap nak buat. Dan kalau kita tanya orang yang buat dosa, Haji, tuan, sedap ke minum arak? Oh sedap. Ustaz tak percaya, Ustaz try dulu. Masalahnya Islam tidak boleh ajar kepada kita, Islam tak ajar kepada kita try and error. Macam kita install dalam handset, dalam laptop dah. Kita install game ni, kita install software ni. Tengok-tengok try and error pula. Try error. Dia tak apa-apa nak kena kita punya laptop. Windows kita tak apa-apa nak kena. Error. Kita kata okey tak apa, delete balik, uninstall. Boleh kita uninstall. Maksud kita masuk neraka, keluar balik. Terasa tak sedap duduk neraka, nak keluar balik. Tak boleh. Kita bukannya dunia kita nak bicara seperti syurga neraka ni, buat kita boleh bicara macam kita bincang pasal hal dunia pada hari ini. Maka sebab itu bila kita bertanya kepada siapa-siapa ataupun mereka yang bergelumang dengan perkara semikian, mereka boleh mendakwa bahawa ini adalah kenikmatan. Sedangkan kenikmatan tersebutlah dinamakan sebagai nikmah, iaitu kecelakaan, yang mana hanya boleh dinilai bagi mereka-mereka yang mengetahui ianya sebagai suatu kecelakaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang kedua, disebabkan kita melihat bahawasanya besarnya pengaruh kebiasaan ini dalam diri manusia, banyak juga di kalangan ahli golongan yang mengetahui ataupun golongan yang berilmu menyatakan bahawa manusia itu adalah merupakan hamba kepada kebiasaan dan dicetak menurut kebiasaan alam sekelilingnya. Segala perbuatannya, cara makan dan minum, melangkah dan berjalan, berkata dan bertutur bahasa, bahkan pandangan hidup dan cara berfikirnya, semua dipengaruhi oleh kebiasaannya dan kebiasaan orang-orang sekeliling.
Ada cendekiawan mengatakan bahawa sifat kebiasaan ini ditimbulkan disebabkan kita pada hari ini memang dah hidup dengan zaman yang penuh dengan kebiasaan dan dikelilingi dengan orang yang menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini bukannya orang kenamaan lawan dengan orang kebiasaan. Dah, kita bahaskan ini ialah bagaimana kebiasaan yang ada dalam jiwa manusia pada hari ini yang mendorong supaya dia tidak melakukan perkara yang dinamakan sebagai kebaikan. Dan jadi maksud kata pada hari ini, kita ini terdedah dengan perkara-perkara yang dijadikan kebiasaan, yang mana akhirnya perkara tersebut menjadi satu masalah kepada diri kita pada hari ini. Jadi biasa pada hari ini kalau kita nak merokok, sedangkan fatwa pasal dah sebut dah. Jadi kata, oh, tak boleh nak tinggal sah. Ini trend kita, kebiasaan kita. Nak buat macam mana? Dan ingat dalam fatwa merokok ni tuan-tuan, ini sensitif, minta maaf dah. Sensitif. Dalam fatwa merokok ni, paling rendah pun makruh. Tetapi makruh yang boleh jatuh pada haram. Fatwa yang lebih berat mengatakan haram. Fatwa yang kita katakan ada pandangan yang paling rendah disebutkan sebagai makruh yang bersifat tahrim. Makruh tahrim ini ialah perbuatan yang dibenci dan dia boleh menjerumuskan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Ya, kecuali kalau rokok pada ini, kalau siapa isap rokok ni, dia boleh menjamin kesihatan. Misalnya kata kalau isap rokok ni, dia punya pernafasan semakin bagus, batuk dia semakin kurang, kemudian jantung dia semakin hebat. Itu lain. Itu fatwa mungkin akan berubah dari masa ke semasa. Cuma dalam bab ni, bila dia jadi kebiasaan, bila mana dia jadi kebiasaan, apa yang berlaku? Yang berlaku ketika itu, manusia susah nak keluar daripada kerangka kebiasaan tersebut. Jadi sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam bab ini, apabila sesuatu perkara yang berlawanan dengan agama ataupun berlawanan dengan konsep iman kita pada hari ini, ianya nak dijadikan sebagai kebiasaan, maka cepat-cepat kita menongkah arus supaya jangan ia menjadi kebiasaan. Misalnya kata, kalau kita buat peredaran ataupun perkembangan pada hari ini, zaman kita kecil ataupun zaman tuan-tuan kecil, kemudian kembali kepada zaman sekarang, kita akan lihat perkara kebiasaan ini mempengaruhi diri manusia, khususnya umat Islam yang beriman kepada Allah SWT. Dulu zaman kita kecil, pukul 7 kita dah pakat balik rumah. Kita nak main bola pun kita takut. Tok siap lalu, belum Tok Imam lalu, Tok siap lalu, kita dah pakat cabut lari. Bukan kita sebabkan takut, tapi rasa malu, kita tak balik-balik lagi main. Sebab tu orang dulu kata bahawasanya sebelum maghrib dah kena pacak kat rumah, dah siap mandi, kamu kena berjemaah semayang, disalah kata. Sekarang ni cuba kita menongkah arus benda tu. Apalah abah ni, apalah awak ni, tak up to date lah. Kita remaja hari ni nak sukan. Maknanya kebiasaan ini dia boleh mempengaruhi diri manusia. Dulu nak bertemu laki perempuan, zaman-zaman dulu berasa malu. Nak bercakap pun berasa malu, nak jumpa anak dara orang pun berasa malu. Sekarang ni dah menjadi kebiasaan. Kerana apa? Benda ini sudah menjadi kebiasaan dalam diri manusia. Dulu kalau kita nak kata anak kita tak ada power makwa, menjadi biasa. Tapi sekarang ni jadi luar biasa kalau tak ada. Awak tak ada lagi, single lagi. Bahaya ni. Cepat-cepat cari status dalam Facebook. Complicated misalnya kata. Status sudah bertunang. Bertunang tahu mana tak bertunang? Bapak dia kata, aku tak pernah mengisi anak siapa-siapa. Tiba-tiba dah bertunang lah. Maknanya, benda ini apabila kita jadikan kebiasaan, maka kebiasaan tersebut, macam saya sebutkan tadi, dia nak menongkah arus, dia memakan masa. Dan sebab itu dalam bab ini, jangan kita membiasakan perkara yang tidak biasa. Dan begitu juga kita perlu biasakan perkara yang sepatutnya dibiasakan. Misalnya kata kita kena biasakan dari segi aspek ada ataupun syariat yang perlu kita ada pada hari. Contohnya kita nak membiasakan dari segi aspek syiar agama memberi salam misalnya kata. Jadi kita buat budaya memberi salam di dalam bangunan ataupun pejabat, ataupun budaya 10 minit sebelum daripada masuk azan, maka semua urusan diberhentikan. So budaya ini adalah budaya yang baik. Kalau budaya tersebut yang nak dijadikan kebiasaan tersebut budaya yang baik, maka teruskan. Tetapi macam saya sebutkan tadi, dia perlukan kepada kekuatan untuk kita pergi ke arah tersebut. Supaya apa? Supaya benda yang tak biasa boleh jadi biasa. Dan benda yang dah biasa, yang dinamakan perkara yang tidak baik itu, kita kena jadikan dia luar biasa. Luar biasa maksud, saya tak biasa. Saya tak biasa nak makan harta riba. Saya tak biasa nak makan harta curi. Saya tak biasa. Bila benda itu berlaku, kita akan menjadi luar biasa pada kita.
pada ketika itu. Dan yang terakhir, kata pengarang, maka beruntunglah orang-orang yang mempunyai kebiasaan baik, dan sangat malanglah orang-orang yang mempunyai kebiasaan yang buruk. Ini Dr. Yusof Qaradawi sebut secara jelas. Malang pada hari ini apabila kita jadi manusia yang ada kebiasaan yang buruk. Kebiasaan hari ini bahasa kita sebagai tabiat lah. Tabiat yang buruk. Jadi tabiat buruk kita ni, kalau kita melatah ni, mencarut tak tahu hala. Jadi nak kena ubah tabiat tersebut. Benda tu boleh ubah. Sebab apa? Sebab kita boleh buat pada hari ini. Kita cuba ajar budak-budak kecil hari ini. Apabila dia bangun ataupun dia melatah, kita ajar dia ucap-ucap perkataan yang baik. Bukan mak engkau. Benda ini dia adalah kebiasaan yang boleh diubah dari masa ke semasa. Sebab apa? Sebab benda tersebut dia tidak berlaku dalam keadaan, kita katakan dalam keadaan sedebu. Tiba-tiba aja, selama ni tak pernah cakap Alhamdulillah, tiba-tiba cakap Alhamdulillah. Tak, dia perlukan praktikal. Dia perlukan kepada penilaian daripada masa ke semasa. Cukup untuk menjadi bukti apa yang kita lihat dengan mata sendiri. Nasib peminum minuman keras dan candu, pemain judi dan kaum penjahat. Sanggupkah kekuatan iman melawan kekuasaan biasa ini? Dia sebutkan bahawa orang-orang yang buat kerosakan pada hari ini, sama ada kerosakan pada dirinya, pada keluarganya, berani tak berani dia nak melawan arus. Daripada dia taik judi, daripada dia kaki botol, daripada dia kaki mencuri, dia nak berlawan arus ketika itu. Berani tak berani, maksudnya iman dia kuat tak kuat. Kita boleh kata hari ini kuat ini merujuk kepada fizikal badan. Hari ini kekuatan yang Nabi sebutkan bahawa kuatnya orang apabila dia boleh meninggalkan satu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbanding daripada di sisi manusia yang ada pada hari ini. Sebab itulah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kepelikan ini, keluar biasaan, luar biasanya ini, dia adalah merupakan sunnah bila kita duduk dalam agama Islam. Nabi sebut di dalam hadis bahawasanya badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'al gharib fatuba lil ghuraba. Nabi kata Islam ni datang dalam keadaan pelik. Nabi dibangkitkan di kota Madinah, Nabi menungkah arus dengan yang mana pada ketika itu agama tidak ada melainkan agama jahiliah ataupun agama berhala ini. Dah memakan masa lebih kurang dalam 571 tahun. 571 tahun. Tiba-tiba Nabi SAW bangkit, bawa agama yang bagi pandangan baru, bagi pandangan mereka baru. Sedangkan agama Islam yang terakhir yang ada di Madinah, di Mekah pada itu adalah pada zaman Nabi Ibrahim. Lalu apabila Nabi nak menungkah arus, maka benda itu memerlukan daya usaha yang sangat tinggi. Allah Ta'ala bagi Nabi 3 tahun. 3 tahun bila mana Nabi bangkit sebagai seorang Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala perintahkan dakwah 3 tahun secara senyap-senyap. Rumah Arkam di Abi Arkam dijadikan sebagai tempat penyebaran Islam. Penyebaran Islam bermula dengan Al-Aqarib, dengan orang-orang ataupun mereka yang hampir saja, sanak saudara saja. Dan selepas daripada itu pada tahun yang seterusnya, tak bermulanya tahun yang keempat, lalu Allah Ta'ala turunkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Wahai Muhammad, isytiharkan terus dakwah seperti mana yang telah diperintahkan kepada engkau. Wa a'rid 'anil musyrikin, lantaklah, abaikan, biarlah apa yang nak disebutkan oleh golongan musyrik. Lalu Nabi SAW naiklah pada ketika itu di Bukit Safa. Lalu Nabi memanggil, wahai Bani Lu'ay, wahai Bani Murrah, wahai Bani, iaitu wahai kabilah-kabilah, mari sini ada benda aku nak beritahu. Adakah kamu percaya di sebalik bukit ini ada sekumpulan yang akan datang menyerang kamu di penduduk Mekah ini? Maka seluruh sepakat mengatakan, kami percaya wahai Muhammad, kerana kamu ni Al-Amin, kamu ni jujur, kamu tak pernah menipu. Jadi kami percaya. Bahkan kalau kamu kata lebih pun, kami akan percaya. Maka disebabkan itu kata Nabi, Nabi kata bahawasanya, sesungguhnya berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan benda yang lain. Syarah pula mengenai iman. Terus mereka kata, ini Muhammad dah bila. Kenapa boleh jadi begitu? Sebab agama yang mereka warisi adalah agama yang bersifat perwarisan. Dan kita lihat apabila ketika mana Abu Talib nak meninggal, Nabi datang untuk memberikan sokongan supaya dia masuk Islam. Kata Nabi, wahai pakcik, wahai pak saudaraku, masuklah Islam, Allah Ta'ala akan menyelamatkan kau sekian. Lalu Abu Jahal semua datang, kata, Lid, ingat balik, jangan khianat dengan agama yang telah ditinggalkan oleh datuk nenek moyang kita. Maknanya
pengaruh kebiasaan dan perwarisan yang dibuat ketika itu menyebabkan mereka dalam keadaan jahiliah, dalam keadaan buta, dalam keadaan tak tahu. Sehingga kan apabila perkara yang benar ingin masuk di dalam suasana masyarakat pada ketika itu, maka dia memerlukan kekuatan dan daya yang sangat tinggi. Maka sebab itu Allah Ta'ala memberikan ruang kepada Nabi untuk duduk di kota Mekah untuk menerapkan keimanan. Lebih kurang makan masanya dalam tempoh 13 tahun. 13 tahun ayat syariat turun kebanyakannya di Madinah. Puasa, zakat, haji, jihad, semuanya turun di Madinah, tak turun di Mekah. Yang turun di Mekah adalah usul ibadat, iaitu perkara utama ataupun perkara tujuan pengibadatan tersebut adalah untuk mengambilkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka semua itu diturunkan di kota Mekah kebanyakannya. Tetapi di Madinah, ayat yang membina dari segi aspek syariat, puasa, zakat, haji, umrah, berjihad, semua itu keluar selepas daripada itu. Kenapa? Kerana Nabi kena menongkang arus dengan tempoh 13 tahun, sehingga mana Nabi dihalau sendiri oleh penduduk Mekah. Lalu Allah Ta'ala perintahkan ke kota Madinah. Lalu perkembangan Islam ketika itu dapat diterapkan dengan baik apabila Nabi sudah menghapuskan asas terhadap pegangan mereka. Dan apabila berlakunya piagam ataupun perjanjian yang berlaku dalam piagam Madinah, maka celik mata dah masyarakat Arab melihat kekuatan Islam hari ini bahawasanya mereka adalah agama yang benar. Dan pada tahun 8 Hijrah berlakulah pembukaan kota Mekah sebagai kemuncak sebelum daripada kewafatan Nabi SAW. Dengan selepas berlakunya siri-siri kemenangan dalam peperangan dalam Islam, akhirnya masyarakat Mekah yang diketuai oleh Abu Sufyan pada ketika itu, ketika mana Nabi nak masuk pada pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah, Abu Sufyan peluk Islam dahulu. Kemudian dia masuk ke kota Mekah, dia beritahu kepada penduduk Mekah, khususnya Umar dia, hendut, dah jangan dah lawan Muhammad ni. Muhammad ni bawa benda yang baik. Lalu pada ketika itu mereka pun melawan. Tetapi setelah mana penaklukan kota Mekah, maka pada ketika itu mereka berbaiat dengan Nabi untuk memeluk agama Islam. Maknanya proses untuk menongkang arus tersebut, benda itu perlukan masa. Maka sebab itu Nabi kata, wa sayaudu kaba bada al-gharib. Dia akan kembali balik dalam keadaan gharib, dalam keadaan pelik, dalam keadaan luar biasa. Kita hari ini umat Islam nak kembali kepada Islam dalam keadaan kita nak kembali kepada agama Allah Ta'ala. Orang akan nampak pelik. Daripada yang asalnya dulu tak pakai tudung, hari ini pakai tudung, orang kata dah mula pelik dah ni. Daripada kita yang tak istiqamah nak semayang jemaah, semayang fardu, bila kita semayang fardu, semayang jemaah, orang nampak pelik dah. Dan Nabi kata itu menjadi sunnah pada hari ini. Wa sayaudu kama bada al-gharib. Tapi Nabi kata disebabkan kepelikan itulah fatuba lil ghuraba. Berbahagialah kamu menjadi orang-orang yang pelik tersebut, sebab kamu tidak akan pelik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu hanya pelik di sisi manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira sekadar itu saja untuk pada petang ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga perbincangan kita mendapat naungan dan juga mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Aku liqali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulih al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan surat mu'as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.